iaitu abqariyatul mukminin, kebijaksanaan, intelijen orang-orang beriman di macam mana. Ya, abqariyatul mukminin, abqariyah, intelijen. Baik. Selama ni tuan-tuan, kita selalu melihat orang lain je yang abqari ataupun yang intelijen, tetapi kita tak pernah lihat bagaimana di dalam Islam ini pembinaan intelijen, kebijaksanaan itu telah bermula, ya, telah bermula sejak daripada dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah melalui satu fasa ibadah untuk tahun 1441 Hijriah ini, dan kelihatannya seperti fasa ini dia jadi macam fasa relax, fasa kosong gitu, ya. Jadi macam tak ada lagi majlis-majlis ibadah khusus. Yang saya maksudkan seperti contohnya, bermula daripada bulan Rejab hari itu kita dah mula berpuasa sunat, berpuasa sunat, ya. Lepas tu tambah lagi dalam bulan Syaban tambah lagi puasa tu. Bulan Ramadan betul-betul kita pulun, pulun untuk beribadah, dan seterusnya kemuncaknya kita melalui pula fasa ibadah korban, ibadah haji dan sebagainya. Jadi baki lagi lebih kurang 20 hari ataupun tak sampai 20 hari lah sebenarnya, 17 hari ke ni, 17 hari ke begitu, seakan-akan kosong, seakan-akan tak ada pesta ibadah. Tapi tidak bererti tak ada ibadah, tak ada ibadah khusus yang ganjarannya diganda-gandakan, bukan begitu ertinya. Setiap masa ketika tak pernah ibadah itu tidak ada gandaan. Contohnya, tanpa kita sedari, hari Jumaat itu digelar Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, yang mana beribadah pada hari Jumaat itu ada pula ganjaran-ganjaran khususnya. Cuma apa yang saya nak bawa dekat sini, kita melalui fasa-fasa ini, itulah dia tarbiyah sepanjang tahun. Selagi kita bernyawa, ada tarbiyahnya. Kita lumba, kita cari ruang untuk dapat ibadah yang berganda-ganda, yang baik-baik tu. Jadi tuan-tuan, sekarang ini, sejak zaman berzaman, sejak dahulu kala lagi, fasa selepas daripada hari-hari tasyrik itu ialah fasa jemaah haji balik ke tanah air masing-masing. Dan bulan ini masih lagi bulan haram, termasuklah nanti bulan Muharram, yang mana sejak zaman sebelum jahiliah lagi pun orang-orang Arab pantang bulan Muharram, bulan haram ni bulan tak boleh berperang. Sebab apa? Supaya selamat perjalanan orang-orang haji dan sebagainya, kan? Jadi kita pula bukan begitu. Aturan ibadah kita masuk bulan Muharram nanti, kita dah nak ready dah apa yang kita nak buat. Bagi mereka yang insya-Allah akan pergi haji pada tahun depan 1442 ni, ya, dia dah mula mempersiapkan diri, ready dah. Nak tinggal apa, nak bawa bekal apa, perjalanan. Dan budaya tu sebenarnya kita tak rasa. Kita tak rasa pada masa kini, sebab seakan-akan cepat sangat nak pergi haji, mudah je, 9 jam perjalanannya. Sedangkan orang dahulu dia rancang perjalanan haji itu sejak bulan berapa lagi, ya? Mungkin sejak Rejab tu dah mula keluar rumah,
ya maklumlah masa tu berunta berkuda. Jadi kita tuan-tuan tak perlu buat semua tu, tetapi semangat perancangan ibadah tu yang kita kena ada. Ya, semangat perancangan ibadah. Contohnya ibadah korban. Berapa ramai orang yang tak dapat korban kerana harga lembu mahal contohnya, kan? Memanglah nak keluar 700-800 ringgit serta-merta pada satu bulan, kena pula musim PKP baru ni, kan? Yang berniaga tak boleh berniaga dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita gagal untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi kalau begitu, bulan korban tu bulan 12. Zulhijjah ni bulan 12. Bermakna kita ada 11 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan diri untuk korban. Jadi mula menabung bulan Muharram, RM50 sebulan. Tabung apa ni? Tabung korban. Ini tabung ayah punya, tabung mak punya. Itu maksud saya persiapan ibadah tu, ya. Jadi bulan Muharram tu kita dah mula. Begitu juga itu satu hal, tabung korban RM50 sebulan katakan, sampai bulan Zulqa'dah nanti 11 kali 50 dah jadi 550, kan? Jadi tanya-tanya lembu paling murah 600 bahagian contohnya, ya, 600 bahagian. Oleh itu top up saja RM50 pada bulan Zulqa'dah nanti dapat satu bahagian, ya. Ini cara kita persiapkan diri untuk ibadah. Begitu juga bagi mereka yang nak infak pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan nanti dia cadang untuk infak. Dia tahu memberi makan orang berbuka puasa itu mendapat pahala puasa seperti mana orang tu berpuasa. Jadi sebab itulah berlumba-lumba nak menginfak bulan Ramadan. Bila duit tu kita nak kumpulkan? Juga start daripada bulan Muharram, kan? Start daripada bulan Muharram. Apatah lagi kalau nak pergi haji, nak pergi umrah dan sebagainya, mestilah ada kumpul duit itu dari awal. Contohnya satu umrah dalam bulan Ramadan bersamaan dengan satu haji. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Satu umrah dalam bulan Ramadan sama dengan satu kali haji. Tak teringinkah? InsyaAllah lah wabak COVID-19 ini akan berakhir, ya. Kita pun kembali kepada kehidupan biasa. Kita nak pergi umrah bulan Ramadan. Takkan nak bulan Ramadan nak pergi umrah bulan Syaban baru nak cari duit. Kumpul dari sekarang. Itulah dia. Apa kalau orang tanya saya, apakah persiapan ataupun amalan pada bulan Muharram ni, apa dia nak buat? Saya kata bulan Muharram ini sama seperti bulan lain, ya. Puasa pada satu Muharram nanti pahalanya puasa sunat awal bulan sama seperti bulan lain, tak ada bezanya, ya. Cumanya satu Muharram tu awal tahun, kan? Jadi orang selalu tanya, puasa awal tahun macam mana ustaz? Ya, apa fadilat? Tak ada fadilat apa-apa. Puasa awal tahun ma'al hijrah tu tak ada apa-apa. Tapi awal bulan ada. Setiap bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semuanya ada. Melainkan satu Syawal aja haram puasa, tak boleh, kan? Yang bulan lain tu memang setiap satu hari bulan puasalah. Tapi bulan Muharram bulan persiapan. Itu dia, bulan persiapan, bulan menabung untuk ibadah. Dah ditabung siap-siap, Masya Allah, tiba bulan Ramadan, ada sekian banyak duit untuk kita infaklah pada bulan Ramadan nanti, kan? Tiba pula bulan musim korban, Alhamdulillah dapat 2 bahagian, ya. Dapat 2 bahagian. Macam mana tu? Sebab menabung. Satu keluarga satu ekor lembu, ya. Satu keluarga satu ekor lembu, ayah, mak. Sebab apa? Sebab 7 beranak ni semuanya menabung masing-masing. Hebat bunyi tu, kan? Hebat bunyi. Jadi kalau kita nak nampak satu ekor lembu satu keluarga tu memang orang kaya mana tu, kan? Contohnya tak semesti kaya, tak semesti orang banyak duit, tapi sebab dia ada tabungan daripada bulan Muharram lagi. Ayah RM50, mak RM50, anak 5 RM50 seorang, hasil daripada dia berjimat setiap bulan. Maka sebab itulah pada bulan haji ataupun bulan Zulhijjah nanti dia dapat tumbangkan seekor
lembu, Masya Allah. Jadi inilah dia minda ibadah yang perlu ada dalam jiwa setiap orang mukmin. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga muslimin muslimat sekalian, ya, insya-Allah cuba kita buat tabung-tabung infak dalam tahun 1442 nanti. Barulah sambutan Ma'al Hijrah kita tu berbeza daripada sambutan Ma'al Hijrah sebelum-sebelumnya. Ini sambutan Ma'al Hijrah apa dia? Kalau-kalaulah kaki tangan kerajaan terlibat dengan perarakan dan perhimpunan, kan? Itu saja. Lepas tu balik letih, tak ada apa-apa, habis cuti satu hari. Kalaulah contohnya jenis tak ke mana-mana, sekadar duduk rumah tengok-tengoklah drama agama lah sikit lah, yang ada siaran 1-2 drama sempurna Ma'al Hijrah, itu sajalah tuan-tuan. Jadikan satu Muharram ni satu, mau kata apa, persiapan untuk kita beribadah pada 1442 nanti. Dan saya suka juga untuk mengaitkan berkenaan dengan la in syakartum la azidannakum, ya, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur maka akan kutambah bagi kamu, ya. Itu janji Allah Ta'ala, syukur akan tambah. Ayat ni seringkali orang tengok dari sudut rezeki semata-mata, ya. Jadi bersyukur dengan rezeki yang dapat hari ini, Masya Allah, Allah akan tambah, rezeki akan datang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan konteks yang lebih luas, iaitu bersyukur kerana hari ini dapat beribadah, ya, dapat korban satu bahagian baru ni, bersyukur, syukur sangat-sangat. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya beri ruang untuk kita beribadah dengan lebih banyak pada tahun depan. Jadi sebab itulah daripada satu bahagian baru ni, insya-Allah 1442, 7 bahagian satu keluarga seekor lembu pula. Itulah dia, kan? Bila kita bersyukur kerana dapat beribadah dengan selesa, dengan tenangnya, maka kita minta, ya Allah, teruskanlah, ya, teruskanlah keselesaan ibadah ini untukku dan juga untuk seluruh umat Islam di Malaysia ni khasnya. Maka dengan itu negara kita akan terus aman, ya, terus aman. Jadi janganlah bila sebut la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, itu dari sudut rezeki semata-mata. Sepatutnya ibadah juga begitu, ya. Baiklah tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh kerana lama dah cuti ni, saya kalau kira ikut urutan fiqh sirah kita sebelum ini, saya dah berbicara pada tahap peperangan Badar dan masuk Uhud dah pun, ya. Tapi pada malam ni saya nak bicarakan tentang satu topik, bukan sambung daripada fiqh sirah Uhud itu, tapi satu topik yang simple, iaitu abqariyatul mukminin, kebijaksanaan, intelijen orang-orang beriman ni macam mana. Ya, abqariyatul mukminin, abqariyah, intelijen. Baik, selama ni tuan-tuan, kita selalu melihat orang lain je yang abqari ataupun yang intelijen, tetapi kita tak pernah lihat bagaimana di dalam Islam ini pembinaan intelijen, kebijaksanaan itu telah bermula, ya, telah bermula sejak daripada dakwah Islam lagi. Jadi tuan-tuan, saya cuba ambil satu kisah, ya. Kisahnya ialah berkenaan dengan hijrah umat Islam awal dari Mekah ke Habsyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi tuan-tuan, suasana pada awal-awal Islam, awal-awal dakwah Islamiah oleh Rasulullah SAW ini, sebagaimana maklum, memang merupakan suasana yang cukup getir. Umat Islam tak boleh nak angkat kepala sikit, ya, dipukul, dipalu, diseksa, azab. Tak usah ceritalah, kalau nak cerita pasal azab ini, Bilal bin Rabah, ya, cukup diseksa. Khabbab bin Arat,
Dia sebangsa dengan Bilal bin Rabah, sama-sama bangsa Habsyah, bertubuh kecil sahaja, ya, tetapi bila diseksa, Masya Allah tuan-tuan, bayangkan, kita tak boleh bayang bagaimana orang yang disalai hidup-hidup di atas api, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diubat dan sebagainya. Itulah dia Khabbab bin Arat. Namun pada peringkat itu Rasulullah SAW hanya minta umat Islam bersabar. Khabbab bin Arat apabila dia pergi dekat Rasulullah, tunjuk belakang dia dah melecur-lecur dah, ya, atas belakang dia ni, kulit dia kulit hitam, ya, melecurnya macam mana, bayangkan, nampak putih-putih daging di belakangnya tu, lemak-lemaknya tu keluar, tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, bersabar wahai Khabbab. Pada masa tu tak ada benda lain yang boleh dibuat melainkan sabar, itu saja. Tapi Khabbab ini oleh kerana kesakitannya itu terlafaz kata-kata, ya Rasulullah, Tuan ini Rasul, kenapa Tuan tak doa Tuan pun makbul, kenapa Tuan tak doa supaya hancur ni orang-orang Quraisy yang jahat-jahat ni, hancur. Tu dia, ya. Maknanya di situ Khabbab tu dah hilang, dia punya tahap kesabaran itu dah jadi hilang sampai terlafaz kata-kata tu. Sebab sakit, bukan tak sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Mula-mula berubah air muka Rasulullah SAW, ya, berubah, sehingga Rasulullah kata apa? Wahai Khabbab, umat terdahulu mereka dipukul, diseksa dengan begitu dahsyat, belakang mereka digaru dengan sikat besi. Bayangkan. Jadi kamu melecur, mereka dulu pun pernah lalui juga. Belakang daging kulit mereka tu digaru dengan sikat besi. Bayangkan. Jadi apa? Kalau Khabbab melecur, yang umat terdahulu ini kerana dakwah Islamiah juga, kulit mereka jadi hancur, tuan-tuan. Lebih kurang sama, melecur dengan hancur sama, ya. Dan dibelah, mereka bersembunyi di balik pokok kayu. Tiba-tiba punya jahat, ya, dibelah pokok kayu tadi, sehingga kan terbelah dua Nabi mereka. Cuba cari siapa yang dimaksudkan itu. Jadi tuan-tuan, kata Rasulullah SAW, mereka tak pernah pun menadah tangan ke langit memohon doa laknat kepada orang yang buat mereka tadi tu. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Khabbab, kita buat tugas kita, Allah tahu apa yang Allah akan lakukan. Jadi makna kata, pada peringkat itu tak ada benda lain yang boleh buat melainkan sabar. Menyampaikan dakwah terus sampaikan, sabar. Namun Rasulullah SAW bukanlah menyerah kalah, gitu. Bukanlah menyerah kepada nasib semata-mata. Sebaliknya, Rasulullah SAW terus mengamati firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan, dan berlakulah satu peristiwa. Berlaku satu peristiwa yang mana orang-orang Quraisy telah meminta Nabi SAW memberikan cerita ataupun memberikan huraian terhadap kisah tiga perkara. Kisah apa? Kisah Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain, kemudian apa dia? Kisah Musa dengan Khidir. Tiga benda. Ya, Ashabul Kahfi, Zulkarnain dengan Musa dan Khidir. Tiga perkara. Sebenarnya pertanyaan itu bukan daripada pengetahuan Quraisy sendiri, tidak. Quraisy mendapat idea daripada orang-orang Yahudi sebenarnya. Yahudi yang duk cerita ni. Kenapa Yahudi nak tiga benda ni? Sebab mereka bangga dengan Bani Israel mereka yang telah melahirkan insan-insan hebat ini. Itulah kebanggaan mereka. Jadi kalaulah misal kata Muhammad ni Nabi, kalau dia tahu tentang tiga perkara ni, betul lah dia Nabi. Sebab tiga Nabi, tiga manusia hebat ni diceritakan dalam
kisah-kisah dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Itulah dia. Mesti dia tahu. Dan ternyata kemudiannya Rasulullah SAW dapat menceritakan ketiga-tiga kisah tadi melalui turunnya surah Al-Kahfi. Baik, dia ada cerita panjang, tapi saya ringkaskan. Selepas daripada turunnya surah Al-Kahfi itu, Nabi SAW menunjukkan kepada kita contoh abqariyah, contoh intelijen, kekuatan minda, kebijaksanaan, memahami kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Nabi nampak penyelesaian bagaimana nak mengatasi masalah penyiksaan dan juga ancaman kepada umat Islam yang tidak berdaya di Mekah ini, ialah dengan keluar meninggalkan Mekah seketika, iaitu hijrah ke Habsyah. Itu dia. Saya nak bawa kat situ, ya. Jadi Rasulullah telah tunjukkan kepada kita bahawa contoh kebijaksanaan ini ialah berinteraksi dengan Al-Quran. Firman Allah itu penuh dengan simbol. Yang perlu kita faham simbol itu apa. Ya, yang perlu kita faham simbol itu apa. Tuan-tuan, cantik, menarik jika kita sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi biar betul kaedah lah. Jadi macam contoh Nabi tadi, Nabi nampak Ashabul Kahfi sama kisahnya, kondisinya dengan umat Islam terawal di Mekah. Mereka beriman, mereka nak beribadah, tapi mereka tertekan, mereka diseksa, dianiayai, dikhianati, macam-macam lagi. Maka apa nak buat pada masa itu, tuan-tuan? Nak buat pada masa itu tak ada pilihan, ikutlah seperti mana Ashabul Kahfi cuba meninggalkan negeri mereka. Namun dalam kisah Ashabul Kahfi itu tadi, setelah mereka meninggalkan negeri mereka yang zalim itu, dan lebih menariknya tuan-tuan, bila kita baca kisah Ashabul Kahfi itu, kita dapati yang 7 sekawan ini, 7 bersahabat ini, bukan golongan marhain, bukan orang biasa, orang istana, orang bangsawan. Makna bayangkan, orang bangsawan pun kerana akidah mereka juga ditekan seperti itu. Sedangkan di hadapan Rasulullah SAW ini adalah orang-orang marhain seperti Khabbab bin Arad, Bilal bin Rabah. Walau bagaimanapun ada juga bangsawan seperti Osman bin Affan, Ja'far bin Abi Talib, Ramlah binti Abi Sufyan, ataupun nama gelaran dia Ummu Habibah. Ini mereka ni adalah golongan bangsawan. Maka sebab itulah Rasulullah faham simbol yang Allah Ta'ala hantar kepada baginda itu, hantarlah umat Islam berhijrah ke Habsyah. Dan terjadilah pula, itu kebijaksanaan Rasulullah. Terjadilah pula, kita melihat peristiwa di Habsyah bagaimana. Di Habsyah, Rasulullah SAW sebelum tu Rasulullah bukanlah hantar ke Habsyah tu sebarangan. Bukanlah kata nak lari kat mana, lari dekat negeri seberang laut. Sebab Habsyah tu kiranya seberang laut. Dari Jeddah menyeberang ke Habsyah. Kiranya Habsyah sekarang ni Afrika Selatan, Ethiopia, Eritrea lah, apa tu ya semua tu, itu dikira Habsyah zaman tu. Kira bahagian hujung selatan benua Afrika itu, itulah Habsyah semua tu. Negara yang kuat, yang hebat pada masa tu, ya. Negara yang melahirkan Abrahah pun sebenarnya 40 tahun sebelum Nabi lahir telah bangkit satu raja hebat di Habsyah, namanya Abrahah, ya, namanya Abrahah. Dan lama tak lama Abrahah ni berkuasa sehinggalah dia musnah pada beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Bayangkan, ya, 40 tahun berkuasa sampai dia serang Yaman. Dia serang Yaman tu 40 tahun sebelum Nabi lahir. Itulah hebat tak hebatnya Habsyah. Ratusan tahun kuasa dia. Jadi tuan-tuan, Nabi hantar ke Habsyah tu tidak semata-mata kerana Habsyah tu negara yang moden pada masa tu, yang kaya, yang hebat, yang kuat. Tidak. Tapi Nabi juga telah menyelidik
Sehingga apabila Nabi kumpulkan sahabat-sahabat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, menceritakan tentang cadangan baginda supaya umat Islam ini berhijrah ke Habsyah, Nabi berikan alasan-alasan dulu, ya. Nabi berikan alasannya, iaitu aku dengar di negara itu raja beragama Masihi, beragama Nabi Isa alaihissalam. Jadi maknanya ada tali dengan Islam, ada tali dengan risalah yang Nabi bawa, sebab dia mengguna pakai ataupun beramal dengan amalan Nabi Isa, sedangkan Nabi Muhammad SAW juga Nabi. Jadi ada tali kat situ. Dan dia juga raja yang adil, maka berhijrahlah ke sana. Dan antara yang berhijrah tadi Uthman bin Affan dengan Ruqayyah, ya, Ja'far bin Abi Talib dan isterinya, Ummu Habibah dengan suaminya, dan ramai lagi, semua sekali lebih kurang 80 orang. Sampailah umat Islam di sana. Sampai di sana, raja ataupun Najasyi, saya terlupa nama Najasyi pada tahun tu, ya, pada masa tu ada nama dia. Najasyi ini umpama sultan lah, ya, gelaran sultan ataupun raja ataupun amir gitulah. Fir'aun sama lah tu, ya. Jadi istilah saja, nama dia ada nama lain. Jadi Najasyi ini, tuan-tuan, pada masa itu menjaga dengan baik umat Islam di Habsyah. Tiba-tiba datanglah Amru ibnul As yang masih kufur pada masa itu, dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Datang, dia pun ada kebijaksanaan juga, ada abqariyah dia juga. Dia tak datang dengan tangan kosong, dia tak datang dengan idea je, dia datang dengan hadiah-hadiah. Nak jumpa Najasyi, sampaikan hadiah-hadiah kepada wazir-wazir, menteri-menteri Najasyi, sehingga mereka memberi laluan kepada Abdullah dan juga Amru untuk berjumpa dengan Najasyi. Bila berjumpa dengan Najasyi, maka di situ, tuan-tuan, mereka mula meracuni Najasyi, cerita benda yang bukan-bukan, benda yang tak betul. Beritahu di negeri tuanku pada masa ni terdapat sekumpulan orang kampung Patik, kan, yang budak-budak nakal, mereka ni buat kacau di kampung kami, lari ke sini. Tuanku pula tak pasal-pasal melindungi mereka. Jadi kami minta tuanku kembalikanlah mereka kepada kami, ya, untuk kami adili mereka ni. Bahasa mudahnya macam itulah, tuan-tuan, bahasa ringkasnya. Dan mereka juga telah mencerca agama kami, yang kami amalkan sejak datuk nenek moyang. Bukti kenakalan tu dia bagi, tuan-tuan, ya. Jadi kita jangan ingat musuh, penjahat, pengkhianat, apa ke tak kira lah, tak ada strategi. Bahkan mereka ini lebih banyak strategi. Maka sebab itulah kita kena lawan dengan abqariyah. Jadi mari kita belajar seketika bagaimana abqariyah Ja'far bin Abi Talib yang telah menjadi wakil, ya. Najasyi panggil. Bila Najasyi panggil, langkah pertama umat Islam, mereka berada jauh dengan Nabi SAW. Mereka tak dapat nak berhubung, WhatsApp tak ada, SMS tak ada, semua tak ada. Apa mereka buat? Strategi pertama, mereka bermesyuarat. Beri pandangan, ya, syura dan sebagainya. Ini lahirlah strategi-strategi berikutnya. Jadi rupa-rupanya, tuan-tuan, kita ni umat Islam ini sudah dijadikan sebagai suatu umat yang bersaudara, yang ukhuwah, yang perlukan tegur-menegur, cadangan-cadangan, timbal balik satu sama lain. Itu yang pertama yang kita terlupa. Abqariyah tidak boleh lahir, ya, sekadar seorang raja yang bijak, panglima yang tangkas, ataupun ilmuwan yang hebat. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab itulah ada seorang ilmuwan dari bumi Maroko, Abdul Majid Al-Kailani.
dia menulis satu buku tentang Salahuddin Ayyubi. Dia tak tulis sejarah Salahuddin Ayyubi, tapi buku tu bertajuk dalam bahasa Melayunya, diterbitkan oleh ABIM, oleh Angkatan Beliau Islam Malaysia, Kebangkitan Generasi Salahuddin. Buku tu cukup cantik, tuan-tuan. Sebab selama ni orang sebut kalau Muhammad Al-Fatih seorang. Kalau orang sebut Salahuddin Ayyubi, hebat Salahuddin Ayyubi ni, dia seorang sultan. Dia lawan dengan gabungan 9 raja tentera Salibiyah. Bayangkan, 9 lawan 1. Bayangkan, berperang bertahun-tahun lamanya, akhirnya menang Salahuddin Ayyubi. Gabungan 9 kuasa raja ni tadi, akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian melepaskan Baitul Maqdis kepada Salahuddin Ayyubi. Jadi kita selalu duk sanjung Salahuddin, hebat Salahuddin. Tak nafikan, memang Salahuddin hebat. Tapi persoalannya Dr. Abdul Majid Kailani, dia tulis apa? Dia kata bukan kebangkitan Salahuddin, kebangkitan generasi Salahuddin. Sejak daripada ayah Salahuddin lagi, Jenderal Ayub, Ayub tu nama keluarga, saya terlupa nama ayah dia. Jenderal Ayub tu asalnya berada di bawah kekuasaan Abbasiyah masa tu, tuan-tuan. Jenderal Ayub tu sendiri juga merupakan seorang bapa yang soleh, seorang jenderal yang soleh, dengan tentera-tentera yang soleh, mendampingi ulama yang soleh, dan sentiasa menghidupkan jiwa-jiwa soleh, jiwa-jiwa perwira. Bila lahir Salahuddin Ayyubi kemudiannya, tuan-tuan, dia menyambung perjuangan generasi terdahulu. Dan ada saya punya pensyarah masa di Mesir dulu, dia kata apa? Dia kata Salahuddin Ayyubi ini umpama saat-saat memetik buah-buah yang telah ditanam berpuluh tahun sebelumnya. Jadi pokok itu dah dibaja puluhan tahun. Jadi Salahuddin Ayyubi memetik buah tadi dan menyebarkan buah itu kepada orang-orang lain, orang-orang ramai tadi. Itulah gambarannya. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kepada kebangkitan tunggal seorang manusia, tak mungkin. Salahuddin Ayyubi pernah dikhianati, pernah disabotaj oleh tenteranya sendiri, oleh panglimanya sendiri yang berpaling tadah, tuan-tuan. Pernah. Jadi kalaulah hebat dia seorang saja, dah pasti tersungkur Salahuddin pada masa itu. Tetapi dalam masa yang singkat sahaja, Salahuddin dapat cover balik pengkhianatan tu dan dapat rampas balik kubu dia, iaitu kubu Iskandariah. Sekarang ni kubu Iskandariah tu masih ada lagi sampai sekarang, tuan-tuan. Pergilah melawat ke Iskandariah tu. Melawat ke Iskandariah ni pun ada cabarannya juga, terutama pada musim-musim panas tu, tuan-tuan, kan. Kita nak pergi ziarah, tapi banyak sangat perhiasan tak perlu di tempat ziarah tu. Itu sabar je lah, itu biasa. Jadi tuan-tuan, ini contoh bahawa pentingnya manusia, umat Islam ni tadi, melihat dari sudut syura, dari sudut kesepakatan, dari sudut kebangkitan bersama. Jadi balik kepada kisah Habsyah ni, maka diputuskanlah Ja'far bin Abi Talib menjadi juru bicara mereka. Dan perlu diingat bahawa Amr ibn As ini digeruni kerana kehebatan dia dari sudut petah bercakap, diplomatik ni. Dia ni adalah dikira tokoh diplomatik orang-orang Quraisy, yang mana dari sudut berdebat, dari sudut nego dan sebagainya, ini tu memang serah ke dia lah. Sekarang ni Ja'far bin Abi Talib tak pernah dikenali. Bahkan Ja'far lebih muda daripada Amr ibn As, tak pernah dikenali. Namun setelah kita syura, baru kita nampak, ada orang hebat rupanya dalam kalangan kita. Ada. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Dulu zaman jahiliah, Ja'far ni dengan anak mudanya tu tak akan dikenali pun, tenggelamnya berbanding dengan Amr ibn As. Sebab apa-apa jadi,
nak jadi orang tengah untuk Quraisy kepada kaum-kaum lain, Amr ibn As kan. Tapi rupa-rupanya dengan jiwa Islam, kebangkitan itu dapatlah diwakili berkenaan dengan Ja'far bin Abi Talib, tuan-tuan. Ja'far dipanggil. Pergilah Ja'far ke depan Najasyi. Bila Ja'far pergi ke depan Najasyi, strategi yang Ja'far gunakan ialah hari pertama, dia 2 hari, tuan-tuan. 2 hari berturut-turut. Hari pertama, Ja'far sikit pun dia tak cerca Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dia tak peduli soal itu. Dia peduli soal beritahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apakah yang mereka lakukan pada zaman jahiliah, dan sekarang pada zaman Islam apa yang mereka lakukan. Jadi Ja'far cerita, dulu kami sembah berhala, ya, kami bergaduh sesama sendiri, kami makan bangkai tak sembelih dulu. Kami ada juga dalam maksud kami itu bukan Ja'far, ya, makna kami itu orang Arab lah, orang Arab. Tanam anak hidup-hidup, anak perempuan dan sebagainya. Tapi datangnya hamba Allah ini, sahabat kami, saudara kami ini, dia mengajar kami akidah yang suci. Kami tak sembah berhala lagi. Kami makan binatang suci, binatang yang tidak bangkai, ya, kami sembelih. Dia suruh kami hormat sama sendiri, kasih sayang sama sendiri dan sebagainya. Maka katanya Najasyi, kalau inilah ajaran dia, maka tak ada salahnya. Pergilah kamu duduklah di negeri aku ni, di bawah lindungan aku, tak ada masalah. Amr tak puas hati. Dia counter lagi. Dia kata, tuanku, jangan terpedaya dengan budak-budak nakal tu. Cerita pasal agama ni cerita benda besar, tuanku. Ini bukan benda main-main. Kan? Jadi mereka tu yang kami kenal bukan orang alim pun dulu. bukan orang kata apa? Bukan pendeta-pendeta pun pandai pula cakap pasal agama. Cuba tuanku tanya dia, apa sebenarnya yang dia ada di dalam agama dia tu. Barulah boleh mengesahkan tidak. Jadi maknanya, tuan-tuan, semasa Amr bin As memberikan cadangan itu kepada Raja Najasyi, Amr bin As tak tahu pun tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bola tanggung sebenarnya kepada dia. Maka, tuan-tuan, ya, apabila Najasyi menerima cadangan Amr bin As, dipanggil Ja'far bin Abi Talib untuk kali kedua. Baik. Untuk kali kedua ini, Ja'far bin Abi Talib telah memberikan pembentangan Islam yang terdiri daripada 4 langkah. Tuan-tuan, langkah pertama, dibentangkan semula setiap kejahatan jahiliah, keaiban dan kecemarannya, di mana dia menjadikan agama yang dianuti oleh wakil Quraisy ditolak oleh semua jiwa manusia. Ya, jika semalam tu dia hanya cerita secara sepintas lalu saja, hari ini dia detailkan. Langkah kedua, dia pula membentangkan dengan bahasa-bahasa tepat dan jelas tentang kaedah-kaedah Islam. Ya. Dan langkah yang ketiga, dibentangkan pula tentang kezaliman yang telah mereka terima kerana mereka mengamalkan mengamalkan ajaran Islam ini. Dan langkah keempat, jangan lupa memuji Raja Najasyi yang telah memberi perlindungan kepada mereka. Barulah Najasyi kata, cantik. Ya, saya beri secara ringkaslah sebab masa kita singkat. Cantik. Tapi cuba beri satu ayat. Dah kamu kata orang yang mengajar kamu tu Nabi, cuba beri satu ayat, ya, berkenaan dengan yang dia ajar. Ayat apa? Tuan-tuan, inilah bijaknya Ja'far bin Abi Talib. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran yang dia tahu, dia pilih surah Maryam. Dia pilih surah Maryam dan dia ceritakan tentang Maryam tu siapa daripada surah Maryam, menyebabkan Raja Najasyi menitiskan air mata. Ya, menitiskan air mata. Lalu Najasyi ambil sebatang kayu. Dia kata apa? Kayu kering. Dia kata,
kita ni antara kamu dan aku umpama sebatang kayu ni lah, makna daripada pokok yang sama, cuma kita ni menjadi berbeza-beza kerana ranting-rantingnya saja. Itu maksud dia. Pergilah kamu di negeri ini, aku akan lindungi kamu setiap masa dan ketika kamu berada, kamu tidak akan dizalimi. Jadi tuan-tuan, itu contoh abqariyah, contoh kebijaksanaan dalam perdebatan, dalam perbincangan dan juga dalam mengambil keputusan serta tindakan, ya. Ini yang saya cuba kita cetuskan pada malam ini dalam kuliah ringkas ini, yang perlu kita amalkan dan kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah itu dengan intensif, dengan bersungguh-sungguh, bukan hanya baca saja. Ni tuan-tuan, sebagai penutup, ya. Nak azan sekejap, okay. Azan dulu ke? Sekejap, 2 minit. Tadi saya terima satu video, Airport Dubai telah membuat satu kaedah mengesan COVID-19 dengan cukup mudah menggunakan apa dia? Siapa dah tengok video tu? Tak perlu korek-korek hidung masuk makmal lagi. Dia cuma ambil, letak di satu tempat dan dihidu oleh anjing kes 9. Satu-satu di dunia. Rupanya paling cepat anjing tu dah boleh kesan, anjing kes 9 polis dah boleh kesan COVID-19. Bila saya tengok saja video tu, saya terus teringat ayat 3 suratul Maidah. Ayat 3 suratul Maidah. Tolong balik telaah ayat 3 suratul Maidah, ya. Allah Ta'ala menyebut di situ berkenaan dengan mukallibin. Apa itu mukallibin, ya? Jadi itulah dia cetusan interaksi dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mencetuskan abqariyatul mu'minin, intelijensi mukminin, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.